Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan salah satu di antara alamatus sa'ah ataupun amarat sa'ah, iaitu di antara tanda-tanda kiamat yang disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan salah satu di antara tanda kiamat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian faham di antara tanda-tanda kiamat ini, para ulama membahagikan kepada dua kategori. Yang pertamanya ialah tanda-tanda kiamat itu dalam keadaan ataupun dalam bentuk yang negatif, perkara-perkara yang buruk, perkara yang menakutkan, yang mengerikan. Itu kategori pertama dan kategori yang biasanya kita orang-orang awam akan tergambar dalam kepala kita bila kita berbicara berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Yang keduanya ialah tanda-tanda kiamat itu tidak semestinya perkara yang mengerikan ataupun yang menakutkan, iaitu perkara-perkara yang mempunyai kebaikan-kebaikan dan seumpamanya. Jadi pada pagi ini tajuk kita adalah satu tajuk berkenaan dengan keadaan yang lebih negatif, iaitu bagaimana seorang anak yang kemudiannya menjadi tuan kepada ibunya. Jadi ini yang kita ingin faham berkenaan dengan tanda-tanda salah satu di antara tanda-tanda kiamat ini. Baik, hadis berkenaan dengan wanita yang melahirkan tuannya banyak disebut dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya ialah dimuatkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, antaranya ialah saya petik terjemahan itu, terjemahan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Seorang lelaki dia bertanya, beritahukan kepada aku bilakah berlakunya kiamat, kan? Bilakah berlakunya kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hamba wanita melahirkan tuannya. Jikalau engkau melihat orang yang bertelanjang kakinya, tidak memakai kasut, tidak memakai slipper, kan, dan tidak memakai baju, iaitu satu bentuk yang menggambarkan kemiskinan seseorang, serta pengembala kambing. Mereka saling berlumba untuk membina bangunan megah yang menjulang tinggi. Jadi itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini para ulama mengkategorikan hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kecil kiamat, iaitu apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Cuma apa yang dimaksudkan dalam hadis ini menjadi suatu perkara yang dibincangkan oleh para ulama, dengan maksud ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ini. Sekurang-kurangnya di kalangan ulama mereka ada 4 pendapat. Kan, sekurang-kurangnya ada 4 pendapat maksud hamba perempuan melahirkan tuannya. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan bahawa maksud hadis itu ialah
sudah tersebarnya agama Islam. Itu maksud yang pertama. Iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, maksudnya ialah sudah hilang sistem perhambaan. Dan kita tahu bahawa perhambaan ni zaman dulu memang satu perkara yang lazim, perkara yang biasa, meluas di kalangan masyarakat. Zaman kita hari ini, zaman moden, kita tidak ada sistem perhambaan. Maka dengan itu pendapat yang pertama mengatakan bahawa maksudnya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, itu bermaksud perhambaan itu pupus dalam dunia ataupun tidak lagi menjadi suatu amalan yang meluas dalam dunia. Maka apabila perkara seperti itu berlaku, maka itu menunjukkan bahawa Islam telah menjadi satu agama yang berjaya dalam salah satu tujuan kedatangannya ke dunia ini, iaitu membebaskan manusia daripada perhambaan dan pengabdian sesama manusia, khususnya dalam bentuk sistem perhambaan yang begitu meluas. Kita tahu bahawa antara contoh mudah yang boleh kita faham bagaimana Islam ini satu agama yang berusaha untuk membebaskan pengabdian, perhambaan sesama manusia, banyak antaranya seperti kafarah. Kan, apabila seseorang tu dia kena bayar penalti, bayar denda sebab melakukan sesuatu kesalahan dalam ibadah, maka di antara kafarah yang ditetapkan dalam agama kita ialah membebaskan hamba abdi. Jadi itu menunjukkan bagaimana satu bentuk evolusi, kan, perubahan secara beransur-ansur, perlahan-lahan yang dilakukan oleh agama kita. Jadi ini pendapat yang pertama, mengatakan bahawa hilangnya sistem perhambaan, dan dengan sebab Islam inilah perhambaan menjadi pupus di atas permukaan bumi. Kerana manusia tidak lagi mengamalkan perhambaan sesama manusia ataupun pengabdian sesama manusia. Itu maksud yang pertama. Baik. Kemudian yang keduanya ialah, ini yang kedua ni lebih kepada tajuk kita pada pagi ini. Itu pendapat yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan bagaimana berleluasanya penderhakaan seseorang anak itu kepada ibu ataupun bapanya. Ini yang kita akan bincang sekejap lagi pada pagi ini. Iaitu pendapat yang kedua mengatakan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, itu menunjukkan bahawa anak akan derhaka kepada ibu bapanya, dan perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa penderhakaan itu lebih banyak kepada menderhaka ibunya berbanding dengan seorang anak yang menderhaka bapanya. Jadi ini pendapat yang kedua. Jadi bila Nabi menggunakan perkataan al-amatu dan amah. Jadi amah itu dengan maksud yang bagaimana? Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahawa di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila anak semakin ramai menderhaka kepada ibu bapanya, dan perkataan itu menunjukkan, menjadi satu isyarat yang menunjukkan bahawa penderhakaan itu lebih banyak dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya berbanding dengan penderhakaan terhadap bapanya. Jadi itu pendapat yang kedua. Kerana mereka mengatakan bahawa seolah-olah ibunya itu dijadikan sebagai hamba. Sebab itu perkataan amah itu digunakan dalam hadis yang kita baca tadi, dalam Arba'in Imam Nawawi, dalam Sahih Muslim dan seumpamanya, yang mana anak itu kemudiannya berubah menjadi tuan kepada ibunya dan memperhambakan ibunya. Kalau kita tengok dalam bentuk penderhakaan secara ringkasnya ialah bagaimana ibu kemudiannya hidup menjadi susah kerana terpaksa berkhidmat untuk anaknya. Dan seorang ibu yang sanggup mengorbankan segala-galanya dan sanggup hilang keselesaan hidupnya. Lepas pencen pun kita masih terpaksa menguruskan soal anak.
anak masih lagi tidak boleh berdikari, anak masih lagi perlukan kepada ibunya, macam-macam. Kan kalau sekadar minta tolong tu kita kata boleh tahan lagi. Tetapi apa yang berlakunya ialah penyiksaan demi penyiksaan, sama ada fizikalnya atau mental ibunya terhadap urusan yang berkaitan dengan anak ataupun di atas permintaan anak itu sendiri, desakan daripada anak dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pendapat yang kedua. Jadi itu adalah suatu perkara yang menggambarkan bagaimana hilangnya rasa hormat seorang anak kepada ibunya. Jadi kita pada pagi ini kita akan membahaskan beberapa tulisan para ulama berkenaan punca ataupun faktor kenapa anak ini dia sanggup derhaka kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Apakah kesilapan yang dilakukan oleh ibu ataupun bapanya? Apakah suasana, situasi ataupun faktor persekitaran yang mempengaruhi seorang anak itu sehingga akhirnya tidak ada hormat kepada ibu ataupun bapanya, ataupun menjadi benci kepada ibunya. Jadi ini yang kita akan lihat tulisan para ulama pada pagi ini. Baik, itu secara ringkas terlebih dahulu. Yang ketiganya ialah para ulama mengatakan um, hadis itu bermaksud tersebarnya kejahilan, kan, kejahilan dalam masyarakat, hinanya syariat Islam dalam masyarakat. Jadi pandangan yang ketiga ini mengatakan bahawa hadis itu menggunakan perkataan yang memberi kiasan, yang memberi gambaran bahawa seorang hamba melahirkan tuannya, itu adalah satu simbol kejahilan, stupidity, kebodohan yang dialami oleh umat Islam. Macam mana seorang hamba melahirkan tuan dia, dia melahirkan anak yang mana kemudian anak itu menjadi tuannya. Jadi itu adalah satu simbolik kepada kebodohan, stupidity yang dialami oleh umat Islam. Dan stupidity itu, kebodohan, kejahilan itu menggambarkan betapa hinanya umat Islam. Kalau kita lihat dalam suasana pada hari ini sebagai contoh, kan, penghinaan demi penghinaan, sama ada penghinaan yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada agama Islam ataupun kepada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di beberapa negara tertentu ada berlakunya kes-kes kontroversi sehingga menyebabkan seluruh umat Islam dalam dunia ini berdemonstrasi ataupun menyatakan bantahan, bangkangan di atas penghinaan, termasuk penghinaan yang dilakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penghinaan. Itu belum lagi kita bercerita tentang bagaimana mereka menghina beberapa aspek tertentu yang ada dalam ajaran Islam. Jadi itu pendapat yang ketiga di kalangan para ulama tentang hadis yang berkaitan dengan perempuan melahirkan tuannya. Kemudian yang akhir sekali ialah pendapat yang keempat. Mereka mengatakan bahawa hadis itu menunjukkan bahawa tersebarnya perzinaan. Kan, zina ini benda yang lazim, benda yang biasa. Tidak dianggap sebagai perkara yang memalukan. Malah mereka boleh berbicara sesama mereka, menceritakan tentang apa yang mereka lakukan dalam perkara yang kita kata sepatutnya terlindung di sebalik dinding-dinding bilik ataupun berlakunya nikah syubhah, kan, nikah yang meragukan. Dan kita tahu bahawa kalau kita berbicara tentang negara kita sekalipun, kita akan dapati bagaimana adanya sindiket pernikahan luar negara. Kemudian apabila pulang ke tanah air, pasangan ini mengalami masalah pendaftaran ataupun pengesahan di mahkamah syariah, cukup banyak sindiket yang mengaut keuntungan daripada pasangan yang ingin berkahwin tetapi menghadapi masalah birokrasi sebagai contoh dalam negara. Jadi ini perkara yang lazim, yang bukan lagi perkara yang ganjil
dalam negara kita. Itu belum lagi kita berbicara tentang surat nikah palsu dan sebagainya yang sekarang ini cukup banyak berlaku, khususnya kalau kita berbicara tentang negara kita. Jadi ini antara perkara yang disebut secara ringkas oleh para ulama tentang apa maksud hadis berkenaan. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, maka apabila kita berbicara tentang hadis ini, pada pagi ini kita ingin fokus kepada pendapat yang kedua itu, iaitu anak itu yang menderhaka kepada ibunya. Baik, sebelum kita huraikan tentang hal itu, kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Minhajnya. Kitab Minhaj ini, Al-Minhaj adalah satu kitab yang menghuraikan, yang mensyarahkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Imam Muslim. Yang mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, majoriti ulama mengatakan bahawa hadis berkenaan dengan perempuan melahirkan tuannya itu menunjukkan bahawa berleluasanya perhambaan dan anak-anak yang lahir daripada hamba-hamba perempuan yang disetubuhi oleh tuan-tuannya dan anak itu kemudian menjadi tuan kepada ibunya, itu adalah pendapat majoriti di kalangan para ulama. Tetapi yang bagi saya yang menariknya ialah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang menyusun kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibn Hajar berkenaan dengan hadis ini? Imam Ibn Hajar kata, pendapat jumhur itu tidak tepat. Itu pandangan Imam Ibn Hajar. Dia mengatakan bahawa pendapat jumhur itu tidak tepat. Yang paling tepat ialah perkataan al-amatu, kan, hamba perempuan ataupun hamba wanita melahirkan tuannya sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan betapa banyaknya berleluasanya penderhakaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, ibu bapanya, dengan maksud menjadi salah satu di antara tanda-tanda kiamat apabila anak-anak ramai yang menyinggung perasaan ibunya ataupun menyebabkan ibunya menangis, kan, menyakitkan hati ibu ataupun ayahnya, suka melawan cakap orang tua dan melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh ibu bapa. Jadi itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa antara tanda-tanda kiamat ialah apabila anak-anak melayan ibu bapanya sama seperti seorang tuan melayan hambanya. Saya boleh bagi satu dua contoh dan saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian juga boleh bersetuju dengan contoh yang saya sebut. Kadang-kadang kita, bila kita perhatikan sama ada suasana yang ada dalam rumah kita, di kalangan keluarga kita sendiri, ataupun sewaktu kita berkunjung ke rumah sahabat-sahabat kita ataupun jiran kita, ataupun sahabat kita ataupun kenalan kita yang menceritakan apa yang berlaku dalam rumah ataupun di kalangan keluarga mereka. Kita kalau kita seorang anak yang baik, kan, seorang anak yang soleh, seorang anak yang memandang tinggi ibunya ataupun ayahnya, kalau kita lihat ayah kita ataupun ibu kita sedang melakukan kerja-kerja, sebagai contoh kerja-kerja rumah, kan, vacuum, sapu sampah ataupun basuh kain, basuh tandas ataupun tugas-tugas di jemuran dan sebagainya. Kita sebagai anak ni kita tak boleh, kita terasa malu dan kita akan bergegas untuk mengambil alih tugas tersebut. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mengambil alih kerja-kerja itu, kita sama-sama dengan ibu kita ataupun ayah kita melakukannya supaya ibu dan ayah kita
terasa ringan kerja-kerja yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku sama ada dalam keluarga kita ataupun yang berlaku kepada kawan-kawan kita, jiran kita dan sebagainya, ramai di antara kawan-kawan kita yang menceritakan bagaimana anak-anak melayan mereka seperti orang gaji. Ini istilah kita sekarang ni. Melayan kita macam kita ni bibi. Kan, mereka makan tak basuh pinggan, tak basuh gelas, cawan, biarkan atas meja, biarkan bertimbun dalam sinki. Jadi kita ni macam hamba kepada anak kita. Pakaian mereka sendiri pun mereka tak boleh nak basuh. Kitalah yang basuh pakaian mereka, kitalah yang menjemur, menyidai pakaian mereka. Kalau hari hujan, kitalah juga yang bergegas pergi ambil pakaian di jemuran. Kitalah yang segala-galanya kita. Mereka tidak terasa bersalah jikalau mereka melihat ibu ataupun ayahnya berpeluh ataupun bersusah payah membersihkan rumah ataupun membasuh baju mereka dan sebagainya. Itu contoh bagaimana layanan seorang anak itu kepada ibu ataupun ayahnya. Kemudian sambung Imam Ibn Hajar. Dia kata, belum lagi kita menceritakan tentang bagaimana perkataan-perkataan yang yang menyinggung, kan? Perkataan yang pedih yang digunakan oleh sang anak ini kepada ibunya ataupun ayahnya. Kan? Perkataan-perkataan yang mengguris perasaan orang tua, menghina ibu ataupun ayah. Saya sendiri sewaktu saya menghadiri kes di mahkamah, kebetulannya ialah saya berada di luar mahkamah. Dan saya lihat seorang anak lelaki yang berpakaian kemas, tuck-in, kan, masukkan baju ke dalam, kemas, berkemeja, pakai tali leher. Nampak seperti ada macam perkelahian kecil. Macam ada seolah seperti ada perselisihan faham antara beliau dengan orang tuanya. Jadi kebetulan saya berjalan di perkarangan mahkamah tu, saya lalu berhampiran dengan mereka, dan apa yang sempat telinga saya ni dapat dengar daripada mulut anak lelaki itu, dia cakap kepada ayahnya, dia kata, kalau macam ni, dia kata, engineer pun kalau datang macam ni, dia kata, banyak rugi, dia kata. Sekali datang RM50, sekali datang RM50. Jadi, apa yang saya nak sebutnya ialah, seorang anak yang datang ke mahkamah, kerana mungkin kes ayahnya ataupun ibunya, dia dengan nada suaranya, intonasi suaranya dan perkataan dia, seolah-olah ayahnya itu menyusahkan dia, menghabiskan wangnya setiap kali datang, dia akan hilang RM50 dan sebagainya. Ini contoh bagaimana seorang anak apabila bekerja sebagai seorang engineer, dia menyebut dengan lantangnya, dengan tegasnya. Dia kata, engineer pun tak tahan kalau macam ni disebut. Jadi kita tak boleh, bukan sahaja intonasi itu perlu dijaga apabila berbicara dengan orang tua, dengan ibu ataupun ayah. Tetapi perkataan yang kita yang dipilih oleh sang anak itu perlu diperhatikan. Tidak boleh mengangkat dirinya kan di hadapan ayahnya ataupun ibunya. Jadi ini contoh penghinaan, kan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, seorang ibu yang melahirkan tuannya adalah seperti mana penghinaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya, maka itu dianggap sebagai penderhakaan sehingga digambarkan sebagai ibu melahirkan tuannya. Kemudian cacian, belum kita berbicara tentang bagaimana anak yang pukul orang tuanya, kan, yang kemudian memaksa ibu dan ayah melakukan kerja-kerja
Saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini bagaimana ada anak yang sentiasa meminta wang daripada ayah dan ibunya dalam keadaan ayah dan ibu sudah tua. Yang si anak ini sudah bekerja, sudah ada rumah tangga sendiri, sudah ada anak, kan, bekerja di ibu kota, di bandar-bandar besar, tapi ayah dan ibu di kampung. Malah tetapi setiap bulan tetap meminta wang daripada ayah dan ibu, dan ayah dan ibu ni lah yang terpaksa bekerja, bertungkus lumus mencari wang dengan cara menjaga binatang ternakan, lembunya dan sebagainya, ada kebun dan lain-lain. Maka setiap bulan itulah dihantar wang kepada anaknya di bandar-bandar besar untuk meneruskan kehidupan. Jadi ayah dan ibu hidup secara kampung, hidup dalam keadaan miskin, dalam serba kekurangan. Rumah anak di bandar jauh lebih baik berbanding dengan rumah ibu dan ayah di kampung. Ini menggambarkan bagaimana perhambaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Bagaimana kita tinggal dalam rumah yang penuh aircon setiap bilik, ruang tamu pun ada aircon. Dengan penuh keselesaan kita memandu kenderaan yang berjenama tertentu. Tetapi ayah dan ibu kita di kampung itulah yang masih lagi memberikan wang kepada kita. Ini contoh bagaimana penderhakaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu ataupun ayahnya. Maka Imam Ibn Hajar kata, ini adalah lebih sesuai dengan konteks hadis yang membicarakan tentang salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Maka di sisi Imam Ibn Hajar, pendapat majoriti, pendapat jumhur itu tidak tepat. Kan? Yang tepatnya ialah hadis itu menggambarkan penderhakaan seorang anak kepada ibunya secara khusus ataupun lebih banyak kepada ibu berbanding dengan ayah. Kerana di akhirat nanti ataupun ketika zaman semakin menghampiri kiamat, golongan yang rendah menjadi tinggi. Maka Imam Ibn Hajar kata ibu bapa yang sepatutnya memimpin ataupun berkuasa ke atas anak-anak, tetapi sebaliknya berlaku anak-anak yang menguasai ibu bapanya. Jadi ini yang merupakan pendapat Imam Ibn Hajar sebagaimana yang dinakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kerana perhambaan memang sudah berlaku sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi mengatakan bahawa tanda-tanda kiamat itu apabila berlaku perhambaan, maka itu bukan menjadi satu perkara yang ganjil. Jadi itulah yang pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita ingin lihat kalau inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang anak itu semakin derhaka kepada ibunya ataupun kepada bapanya, dan satu pendapat yang kita sebut tadi, hadis ini menggambarkan penderhakaan itu lebih banyak kepada ibu berbanding kepada bapa. Maka kita ingin mengetahui sedikit apa dia yang dibahaskan oleh para ulama. Kenapa berlakunya keadaan sedemikian? Kenapa boleh berlakunya anak-anak ini derhaka kepada ibu ataupun ayahnya? Di antara tulisan yang bagus untuk kita bincang ialah antaranya tulisan Syekh Abdullah Nasih Ulwan, kan, yang terkenal dengan bukunya Tarbiyatul Aulad, dan pendidikan anak-anak. Apa kata Syekh? Kan, Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dia mengatakan bahawa di antara tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang paling besar yang menyebabkan nakalnya anak, menyebabkan tidak ada akhlaknya anak, benderhakanya anak dan sebagainya, kerana faktor tidak ada hubungan baik di antara ibu dan bapa. Kan, apabila ayah dan ibu, kan, ada perbalahan, termasuk sampai ke tahap perceraian, anak menyaksikan sendiri bagaimana ayah dan ibunya berbalah,
kan, bertengkar antara satu sama lain. Ayah memaki hamun, memperlekehkan, menghina ibunya, kan, dan didengar ataupun disaksikan dengan mata kepala anak itu sendiri. Bagaimana mungkin anak itu akan menghormati ibunya? Sebab dia melihat sendiri bagaimana ayahnya menghina ibunya. Dia melihat sendiri bagaimana ayahnya mempertikaikan ibunya. Dia melihat sendiri bagaimana ayahnya menggunakan kata-kata kesat, kan, untuk menyakitkan hati ibunya. Maka dari kecil dia melihat dan dia dah dibiasakan telinganya mendengar maki hamun, sumpah seranah, penghinaan demi penghinaan, kan, perkataan bahlul, bangang, bodoh, binatang dan sebagainya dikeluarkan, keluar daripada mulut si ayah dan ditujukan kepada ibunya. Maka itu menghilangkan, kan, rasa hormat seorang anak kepada ibunya, kerana dia melihat sendiri bagaimana ibunya dihina, dan dihina bukan oleh orang lain tapi dihina oleh bapanya sendiri. Maka sebab itu kita, tuan-tuan perempuan sekalian, akhlak yang baik dia adalah menjadi syarat utama kepada penghuni syurga. Jikalau kita ingin menghuni syurga Allah, dan sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon syurga Firdaus, dan Allahumma inni as'alukal firdaus a'lal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, kepada engkau, syurga Firdaus, setinggi-tinggi syurga, setinggi-tinggi syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dengan jelas bahawa di antara sifat penghuni syurga adalah akhlak yang mulia. Maka seorang suami ataupun seorang bapa yang menghina isterinya, ataupun seorang ayah yang menghina si ibu di hadapan anaknya, apakah itu tanda dia ahli syurga? Maka sudah tentu sahabat-sahabat sekalian boleh bersetuju dengan saya bahawa itu bukan tanda ahli syurga. Malah inilah antara punca kenapa anak-anak tidak lagi menghormati ibunya, kerana dia diajar dengan hal keadaan yang dibentuk oleh ayahnya sendiri untuk tidak menghormati, untuk tidak mengasihi ibunya. Jadi itu antara perkara yang disebut menjadi faktor kenapa anak-anak ini bermasalah, anak-anak menjadi problematic, kan, jadi problem, jadi masalah. Puncanya kerana tidak ada hubungan yang harmoni, kan? Tidak harmoni antara ayah dengan ibu. Setiap kali berkumpul, sama ada di meja makan, sama ada ketika di ruang tamu, menonton TV, ataupun ketika keluar shopping, ataupun bersama-sama dalam kenderaan, ayah dan ibu ni bergaduh depan anak, akan ayah memperlekehkan si ibu dan seumpamanya. Jadi si anak menyaksikan pertengkaran, perbalahan orang tuanya. Maka sebab itu kita lihat ada anak-anak yang lari dari rumah kerana tidak tahan dengan tekanan perasaan yang dialami, melihat bagaimana sengketa di antara ayah dan ibunya. Rumah tidak lagi menjadi apa yang sering diungkapkan oleh ramai orang, baiti jannati, kan, rumahku syurgaku. Jadi itu hanya tinggal sebagai slogan semata-mata. Dan kemudian anak-anak ini kerana tidak tahan dengan suasana yang ada dalam rumah, dia keluar dari rumah, menghabiskan masa dengan teman-teman sebayanya, maka dia lebih banyak menghabiskan masa dengan kawan-kawannya. Maka jikalau anak itu dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang baik, mungkin dia akan jadi baik. Tetapi yang kita takuti ialah apa yang sering kali berlaku, anak-anak ini akan berkumpul dengan teman-temannya yang merupakan penagih dadah, yang merupakan anak-anak yang liar dan sebagainya, sehingga menyebabkan anak ini tidak lagi menjadi anak yang baik, tetapi menjadi anak yang nakal, dan anak yang tidak ada akhlak,
kan, yang derhaka kepada ibu ataupun bapanya. Maka sebab itu kita perlu perhatikan faktor ini yang disebut oleh Syekh Dr. Nasih Ulwan. Baik, kemudian seterusnya Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, dia mengatakan bahawa satu lagi faktor ialah perceraian. Dan perceraian itu pula kan ditambah lagi dengan kemiskinan, kan, kemiskinan keluarga, sehingga menyebabkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak ada budi pekerti yang baik, kan. Apabila berlakunya perceraian, sebenarnya perceraian bukan sahaja memberi kesan kepada suami ataupun isteri, tapi ia juga memberi kesan yang banyak kepada kehidupan anak-anak, kerana mereka tidak lagi melihat kasih sayang di antara dua orang insan yang sepatutnya mereka kagumi dan mereka cintai, iaitu ayah dan ibunya. Maka anak-anak disia-siakan dalam keadaan yang sebegitu. Dia melihat bagaimana si ibu yang sepatutnya dia cintai, kan, ibu yang menjaganya selama ini, disia-siakan oleh ayahnya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Maka itu yang menyebabkan anak-anak ini hilang perasaan kasih sayang. Kerana ayahnya hilang kasih sayang terhadap ibunya, maka anak-anak ini juga hilang kasih sayang. Maka anak ini akan lebih cenderung melakukan vandalism, kerosakan, melakukan kenakalan, melakukan jenayah dan sebagainya. Maka sebab itu kita lihat banyak harta-harta awam diconteng, dirosakkan. Maka bila ditangkap anak-anak ini, kita akan ketahui latar belakang keluarga mereka, walaupun bukan semua, tetapi kebanyakannya latar belakang keluarga yang berpisah, yang bercerai-berai, yang rosak dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan berlakunya penderhakaan. Dan banyak juga keadaan yang menyedihkan apabila ibu menjadi miskin selepas dia diceraikan oleh suaminya, oleh si ayah. Kan, kita dan pengalaman saya sendiri sebagai peguam di Mahkamah Syariah yang kita kendalikan kes-kes rumah tangga, memang kita lihat kalau dibandingkan ibu yang mempunyai profession, yang bekerja, ataupun yang pangkat dan pendapatan yang stabil, yang tinggi, yang lumayan, kesannya tidaklah seteruk jikalau perceraian itu berlaku kepada ibu-ibu di kalangan housewives, kan, suri rumah tangga yang tidak bekerja. Apabila mereka diceraikan oleh si suami, kan, oleh si ayah tadi, maka daripada kehidupan yang selesa, mereka bertukar, kan, menjadi kelam secara tiba-tiba, kan, menjadi seorang yang miskin, tidak ada pendapatan, kan. Ada ibu yang kemudiannya yang tidak pernah berniaga, terpaksa secara tiba-tiba berniaga, buat kuih dan sebagainya. Maka ini memaksa ibu tadi keluar rumah, kan, membanting tulang 4 kerat, kan, keringatnya dan sebagainya, meninggalkan rumah bukan kerana sengaja mengabaikan anak-anaknya, tetapi kerana faktor desakan hidup untuk mencari nafkah bagi membiayai kehidupan. Maka anak-anak ini ditinggalkan bersendirian di rumah. Sebab itu kita boleh mendengar, menonton berita ada rumah yang terbakar dan anak-anak itu menjadi korban di dalamnya, dalam keadaan si ibu tadi keluar dari rumah bekerja, berniaga dan sebagainya. Itu adalah satu desakan kehidupan yang berlaku kepada sebahagian di kalangan keluarga-keluarga yang ada pada hari ini. Mereka bukan sengaja, tetapi itu adalah mereka tidak ada pilihan sebenarnya, melainkan terpaksa meneruskan kehidupan sedemikian. Maka apa yang boleh kita harapkan? Kan, Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan mengatakan bahawa apa yang kita boleh harapkan daripada seorang anak yang membesar tanpa kasih sayang, kan, ibunya tak ada di rumah, kan, ayahnya tak ada, ayahnya menceraikan ibunya, ayah meninggalkan si ibu tadi kerana perempuan lain, kan.
kalau perempuan yang dikahwini baru oleh si ayah tadi perempuan yang baik, yang salihah, maka tentu keadaan ini tidak berlaku. Tapi apa yang sering berlaku, pecahnya rumah tangga adalah disebabkan oleh si ayah tadi digoda ataupun terpaut kepada wanita-wanita yang tertentu, kan, yang tidak baik. Maka tidak ada perhatian kepada anak, tidak ada rasa tanggungjawab si ayah ini untuk melihat keadaan anaknya. Ditinggalkan semua anak-anak itu kepada ibu yang tidak ada pekerjaan, yang terpaksa buat kuih, berniaga dan sebagainya untuk meneruskan kehidupan. Maka apa yang kita boleh harapkan daripada anak yang tidak ada asuhan daripada si ibu, daripada anak yang tidak ada penjagaan rapi daripada ibunya, dan daripada anak yang tidak ada tanggungjawab daripada seorang ibu, yang mana ibu tadi tidak ada pilihan, melainkan terpaksa berniaga, bekerja di luar untuk meneruskan kehidupan dan menyara anak-anaknya yang masih kecil. Maka ini antara faktor kenapa anak-anak itu terlibat dengan jenayah. Dan anak-anak itu tidak ada akhlak, kan? Kerana ia tidak dibentuk dan diasuh oleh ibunya. Dia tinggalkan dia di rumah dan anak-anak itu berkawan dengan anak-anak jiran, anak-anak kampung dan sebagainya. Tidak ada orang yang dikasihi oleh anak itu yang membesarkan mereka. Jadi ini antara perkara yang diperingatkan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan kepada kita. Yang ketiganya ialah apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bahayanya jikalau anak itu dipisahkan daripada ibu. Ini berdasarkan riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa bain ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan di antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya nanti di hari kiamat nanti. Hadis ni hadis Imam Tirmizi. Baik, ini ada satu perkara yang sangat sensitif dan sangat kontroversi dan sangat bahaya sebenarnya. Ada di kalangan ibu bapa, dan apabila berlaku perceraian di antara suami dan isteri, antara ayah dengan ibu, maka apa yang sering kali berlaku di mahkamah ialah kes hadanah, kan, child custody. Berebut antara ayah dan ibu ni untuk jaga anak. Baik. Dalam kebanyakan kes, apabila anak tersebut berusia di bawah umur mumayyiz, kan, kalau anak lelaki di bawah 7 tahun, kalau anak perempuan di bawah 9 tahun. Biasanya, lazimnya kita boleh katakan bahawa anak itu akan berada di bawah jagaan ibunya. Tapi ada peringkat tertentu selepas melepasi usia mumayyiz, kan, 7 tahun bagi lelaki, 9 tahun bagi anak perempuan, maka mahkamah akan memberi dan mempertimbangkan pilihan anak. Baik, apa yang sering kali berlaku ialah perebutan ini dia bukan berlaku straightforward, kan, dia banyak berlaku, kes menjadi complicated, kan, perbalahan, perebutan, saling melarikan, menculik anak dan sebagainya, sehingga ada yang bila dapat anak tersebut dia tak bagi peluang dah kepada ibu tadi untuk bersama dengan anak, kan, dia ambil anak tu, tutup pintu, ibu ni datang nak tengok anak dia, nak bermalam dengan anak dia, tak dibenarkan. Itu antara perkara yang sering kali berlaku di mahkamah syariah yang kita boleh saksikan setiap hari di mana-mana negeri sekalipun. Baik, maka bagi sesiapa yang dengan sengaja dan dengan niat yang tidak baik, kan, memisahkan anak daripada ibunya, mereka perlu membuka mata dan pasang telinga tentang ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya bukan kecil, dosanya besar. Dan ini adalah menggambarkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana suami yang sengaja memisahkan anaknya daripada ibunya ataupun bekas isterinya. Sebab ini adalah amaran daripada Nabi. Kerana Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah Ta'ala akan memisahkan dia dengan orang yang dia cintai nanti
di hari akhirat nanti. Cuba bayangkan bahawa kita tidak akan bersama dengan orang yang kita kasihi di hari akhirat nanti. Ini menggambarkan azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan perkara buruk akan berlaku kepada sesiapa jua yang berani memisahkan kasih sayang di antara seorang anak dengan ibunya, walaupun perbuatan itu dilakukan oleh si ayah sendiri ataupun keluarga si ayah. Maka kita kena tahu bahawa akibat buruk yang boleh berlaku kalau perkara seperti ini dilakukan. Maka jikalau kita benar-benar sayang kepada anak kita, walaupun sudah berlaku perceraian di antara suami dan isteri, sebagaimana yang sering saya ingatkan, let bygone be bygone. Yang lepas tu lepaslah. Perbalahan antara suami dan isteri kalau tak dapat diselesaikan, jikalau perceraian itulah yang sebaik-baiknya yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka bercerailah dengan cara yang baik. Tapi janganlah diprejudiskan hak-hak anak dan juga hak si ibu sehingga dipisahkan di antara kedua-duanya. Dan inilah antara perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada itu, apa yang diingatkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan ialah jikalau tadi kita menyebut tentang tanggungjawab suami ataupun orang lelaki untuk menjaga isterinya ataupun bekas isterinya, yang mana ini boleh mempengaruhi anak itu sendiri, akhlak dan peribadi anak itu. Poin yang seterusnya yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan ialah peranan isteri pula dalam mentaati suami. Kerana apabila isteri ini kasih taat kepada suami, maka itu dilihat dan disaksikan oleh anak-anak. Dia dapat melihat bagaimana ibunya begitu menyintai ayahnya. Dia melihat sendiri bagaimana ibunya sangat menyayangi ayahnya, bagaimana ibunya melayani ayahnya dengan baik. Maka ini akan mempengaruhi pribadi si anak itu dalam berinteraksi dengan manusia, dengan menyemai dan menyuburkan kasih sayang dan saling menghormati di antara satu sama lain. Kerana itulah yang dididik oleh ibunya, bukan sahaja melalui tutur kata ibunya, tapi melalui perbuatan ibunya, melalui akhlak ibunya. Dia melihat sendiri bagaimana ibunya mempunyai akhlak dan syakhsiah yang sangat baik, terutamanya kepada ayahnya. Jadi itu penting sebenarnya, dan ini diingatkan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Dia mengatakan bahawa isteri yang bijak, kan, isteri yang bijak macam mana sekalipun, kaya macam mana sekalipun, tinggi pangkatnya setinggi mana sekalipun, suami tetap menjadi pemimpin kepada isteri tadi apabila berada di dalam rumah. Kita dalam agama ini, kita diajar bahawa perlu ada ketaatan. Bukan sahaja dalam rumah tangga, perlu ada ketaatan. Isteri wajib taat kepada suami, anak-anak wajib taat kepada ibu dan bapanya, malah dalam organisasi pun kita ditekankan tentang ketaatan. Kita dengan bos kita, dengan ketua jabatan kita, rakyat dengan kerajaan dan sebagainya. Kita perlu patuh kepada arahan. As simple as kita berada di jalan raya, kan, ada lampu isyarat, ada polis trafik dan sebagainya. Kalau kita tidak ada ketaatan kepada undang-undang, kacau bilau dunia ni, kan. Begitulah mudahnya untuk kita faham tentang kenapa penting ketaatan kepada pemimpin, termasuk dalam rumah tangga. Si ibu tadi walaupun kaya macam mana sekalipun, tinggi pangkat, ibu ni CEO sebagai contoh, tetapi dalam rumah dia perlu taat kepada suaminya. Sebab bila tidak ada ketaatan akan jadi kacau bilau. Sebagaimana sesebuah organisasi ataupun kerajaan akan jadi kacau bilau apabila tidak ada ketaatan daripada rakyat ataupun orang bawahan. Jadi itu yang ditekankan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Baik. Kemudian Dr. Abdullah Nasir Alwan dia menyebut bahawa dalam kepimpinan banyak contoh lelaki itu yang lebih berhak untuk ditaati oleh kaum wanita. Maka contoh yang diberikan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan adalah bagaimana kenabian dan kerasulan hanya kepada kaum lelaki.
kan ibadat-ibadat yang tertentu, kan semacam sembahyang, termasuk sembahyang Jumaat, jihad dan sebagainya. Kepimpinan itu diberikan kepada kaum lelaki. Dan dalam soal kesabaran, kekuatan fizikal, lelaki lebih baik daripada kaum wanita. Maka ini yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan, kenapa ketaatan itu perlu diberikan oleh kaum wanita kepada kaum lelaki. Tetapi sebagaimana yang sering kita ingatkan ialah bahawa ketaatan itu tidak mutlak, kan. Dia bersyarat, conditional. Selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dan selagi mana tidak menzalimi kaum wanita. Jadi itu contoh apa yang diingatkan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan, supaya kita dapat mewujudkan anak-anak yang tidak derhaka, kan, anak-anak yang baik, kan, yang tidak nakal, yang tidak terlibat dengan jenayah, yang menghormati ayah dan ibunya. Jadi sidang hadirin mukminin, kita sekarang ini menghampiri 8.30. Poin yang akhirnya ialah sebagai antara kaedah yang digariskan oleh para ulama, ialah kita jangan besarkan, kan, kekurangan isteri. Kan, seorang suami apabila mempunyai isteri, samalah juga isteri apabila mempunyai suami, sudah tentulah suami ataupun isteri masing-masing, pasangan masing-masing adalah manusia. Kan, bila manusia, sudah tentu mereka ada kekurangan. Kan, mereka tidak perfect. Kan, maka janganlah kita besar-besarkan kekurangan pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri kita. Kerana kalau kita besar-besarkan kekurangan mereka, kita berkahwin dengan siapa jua di alam ini, dalam dunia ini, kita tidak akan menemui, mustahil kita akan menemui pasangan yang sempurna. Dalam arti kata sempurna sebenar-benarnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu ada kekurangan masing-masing. Cuma yang berbeza antara kita ialah kita kurang dari segi mana. Mungkin manusia A kurang dari satu sudut, manusia B kurang daripada sudut yang lain, sempurna daripada satu sudut, tidak sempurna daripada sudut yang lain. Maka itu yang diingatkan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan, supaya kita jangan besar-besarkan kekurangan. Apatah lagi di hadapan anak-anak kita, sehingga menyebabkan anak itu hilang hormat kepada ibu ataupun ayahnya. Jadi kita perlu pandai dalam membina rumah tangga supaya kita ada sifat saling hormat menghormati, untuk mengelak daripada anak ini mudah menderhaka kepada orang tua. Akhir sekali, sebagai kesimpulan pada pagi ini ialah seorang suami yang baik, antara parameters, kan, dawabit, kita nak tahu kayu ukur ataupun ciri-ciri seorang yang baik itu macam mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi, Nabi menyebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik, orang yang buat baik, layan baik keluarganya. Sedang manakala aku adalah orang yang paling banyak buat baik kepada keluarga aku. Maka sama ada kita sebagai suami, jadilah orang yang terbaik dalam melayani isteri, kerana ini akan mempengaruhi jiwa dan pembesaran akhlak anak-anak. Samalah juga kalau kita sebagai seorang anak, kita layanlah dengan layanan yang paling baik kepada ibu kita. Bagi layanan first class, kan, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Jangan jadi anak yang derhaka, jangan biadab, kerana semuanya itu akan memberi kesan di dunia, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat. Wallahu alam. Saya serahkan semula kepada Puan Zainun, Ustazah Zainun, selaku moderator pada pagi ini, kalau ada soalan ataupun perbincangan. Okey, baik. Ustaz buka soalan. Jika ada yang nak bertanya, silakan. Ataupun mungkin soalan-soalan yang lain kot. Ustaz boleh ya Ustaz ya? Sebab Boleh, insya-Allah. rasanya silakan, jika ada soalan-soalan yang lain. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu pertanyaan. Adakah seorang anak itu dianggap durhaka jika dia sakit tapi ibunya yang menjaga dia? Baik, wallahu alam. Soalannya ialah berkenaan dengan anak yang sakit kan, tapi ibu yang jaga. Baik, apakah itu dikira sebagai derhaka? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memanglah kalau kita lihat dari satu sudut seolah-olah ibu tadi jadi tuan lah, anak tadi jadi tuan kepada ibu dia sebab menyusahkan ibu dia. Ibu dia yang terpaksa jaga dia. Dan saya pun pernah tengok sendiri dalam kalangan keluarga saya dan sebagainya, kenalan-kenalan yang mana anak yang lahir itu cacat kan, ada kerosakan pada otak dan sebagainya, sehingga kan anak itu tak boleh menguruskan diri sendiri, macam-macam, yang kemalangan dan sebagainya, sampai ada yang sampai tua pun kan terpaksa jaga anaknya. Baik, jadi dalam agama kita, kita perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar tentang asma, kan, al-asmaul husna. Dan di antara apa yang kita tahu bahawa Allah Taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah Taala tidak zalim dan mengharamkan kezaliman itu kepada zatnya. Maka yang dimaksudkan dengan derhaka ini ialah perbuatan kan yang dilakukan, yang disengajakan oleh si anak itu untuk sehingga daripada perbuatan itu menyusahkan ataupun menyakiti ibunya. Itu yang disebut dalam nas, la taqul lahuma uffin, jangan berkata sekalipun kan kepada ibu ataupun ayah. Maka ulama mengatakan bahawa maksudnya ialah kita melakukan perkara yang menyakiti ayah dan ibu. Itu yang dimaksudkan dengan anak yang derhaka kepada ibunya. Berbalik kepada soalan tadi, ia satu keadaan yang berbeza. Kerana sakit itu bukanlah pilihan si anak berkenaan. Yang bila anak sakit, sudah tentulah kita sebagai ahli keluarga, sama ada kita sebagai ibu, ataupun kita sebagai ayah, ataupun sebagai suami, sebagai isteri, kita tak akan biarkan ahli keluarga kita sakit bersendirian. Dan perbuatan kita yang menolong manusia, terutamanya ahli keluarga sendiri yang berada dalam kesakitan itu tidak boleh dianggap sebagai derhaka, malah itu adalah peluang sebenarnya kepada kita untuk kita berbakti kepada orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan ujian seperti ini menjadi peluang kepada kita untuk mengumpulkan sebaik-baik pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya seringkali ingatkan dalam kuliah-kuliah dalam sesi kita sebelum ini bahawa peluang mengumpulkan pahala ini bukan setakat dan tidak terhad kepada ibadat sembahyang, zikir, kan, baca Quran sahaja. Malah pahala yang banyak juga dia datang daripada kesabaran kita dengan sebab ataupun dengan berpunca daripada ujian-ujian Allah Ta'ala. Seperti tadilah sakit, terpaksa jaga ahli keluarga dan sebagainya. Maka jawapan saya ialah itu bukan suatu perkara yang dianggap sebagai derhaka. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita biasa dengarlah antara ujian yang paling besar dalam kalangan ibu atau wanita inilah ujian suami. Yang lain dilepas ujian, ujian anak, ujian ibu bapa semua dilepas, tapi ujian yang terakhir biasanya ujian suami. Jadi macam ada dalam kalangan rakan saya itu berkahwin, dapat suami yang kurang bertanggungjawab, rumah dia beli, kereta dia beli, kemudian anak dia jaga. Akhirnya dalam usia 50-an ini dia kahwin baru. Dia kahwin baru, semua dia ambil dia. Rumah dia ambil, kereta dia ambil, membiayai isteri yang baru dan sebagainya. Jadi Ustaz, rakan saya tu okey lah. Dia sangat baik. Bila kita tanya dia, aku redha, aku mengharapkan yang akhirat lah kan. Tapi bagi sebagai wanita yang macam tu, kadang-kadang dia rasa kecil hati. Dia rasa kita dah bagi macam-macam, dihina kita, lepas tu diabaikan kita, nafkah tak diberi sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada suami pun tak apa.
Kemudian kita rasa aku duduk seorang pun tak apalah. Tapi ujian tu sangat besar lah Ustaz. Susah kita bagi wanita yang berkerjaya ni lebih, yang mana pendapatan lebih tinggi daripada suami kan. Tak tahulah nak kata macam mana. Cuma dekat sini yang saya nampak ialah lelaki kalau nak kahwin tu dia mesti ada ilmu. Dia mesti ada ilmu dan dia kena ada tanggungjawab dia terhadap anak, isteri dan sebagainya lah. Apa komen Ustaz? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu alam. Memanglah saya setuju dengan apa yang Puan Hajah sebut sebentar tadi, iaitu antara ujian yang besar yang Allah Ta'ala jadikan kepada kaum wanita adalah ujian yang berpunca ataupun yang ditimbulkan oleh suami masing-masing, kan? Jadi suami ni macam-macam lah, sebagaimana yang Puan Hajah sebut tadi. Dengan perangainya, dengan dia abaikan isterinya, dengan dia curang, main kayu tiga, kan, dengan mensia-siakan pengorbanan isteri selama ni. Malah saya pernah jumpa banyak kes yang mana suami pinjam duit bank guna nama isteri, buka perniagaan, hutang perniagaan guna nama isteri, kemudian tinggalkan hutang itu berpuluh ribu, ratus ribu pun ada, kemudian kahwin lain, bercerai, macam-macam. Jadi itu antara perkara yang diuji kepada kaum wanita. Baik, sebenarnya kalau kita perhatikan, memang Quran banyak menceritakan bahawa ujian itu datang daripada ahli keluarga. Ini yang disebut berulang kali dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu perkara yang tidak pelik, bukan satu perkara yang ganjil. Orang yang kita kasih itulah kemudiannya bertukar menjadi ujian yang hebat kepada kita. Maksudnya ialah kita sebagai wanita, antara orang yang paling kita kasih sudah tentulah suami kita. Tapi kemudiannya daripada kasih sayang itu bertukar kepada kebencian. Daripada suami yang disayangi bertukar menjadi musuh yang amat menyakitkan hati, yang mensia-siakan kita selama ini. Itu antara realiti yang berlaku. Kadang-kadang kita dengan anak kita pun sama, kan? Anak yang paling kita sayang, yang paling banyak kita bagi harta kita dan sebagainya, kemudian anak inilah kemudiannya yang bertukar menjadi kalau istilah yang boleh digunakan, yang menjadi penjahat dalam kehidupan kita. Berapa banyak tuan-tuan dan perempuan boleh cek dengan lawyers, kan, dengan para peguam. Ada di kalangan anak yang apabila ayah dia ataupun ibu dia tukar nama, kan, rumah, kan, tanah dan sebagainya, bukan sahaja rumah atau tanah itu dijual selepas mereka perolehi, malah ada kes di mana rumah yang didiami oleh orang tuanya dah tukar nama, dah tua dah uzur, tukar nama kepada anak, siap-siap nak bagi mudah, tapi anak ni jual, kemudian hambat ayah dan ibu keluar daripada rumah tersebut. Itu contoh, kan, benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan juga perlu ingat bahawa ujian ini dia bukan saja berlaku kepada kaum wanita. Ujian seperti ini juga berlaku kepada kaum lelaki. Dan ada juga orang lelaki yang disia-siakan oleh isterinya. Cuma perkara yang macam ni kita kata tidaklah seteruk dengan ujian yang berlaku kepada kaum wanita. Kerana kaum wanita itu fizikalnya lebih lemah, kan, apatah lagi kaum wanita yang suri rumah, kan, berbanding dengan orang lelaki yang kebanyakannya bekerja. Malah ada juga yang tidak bekerja, tetapi tidaklah seteruk keadaannya seperti mana kaum wanita. Tetapi ujian daripada Allah ia seringkali berlaku. Allah Ta'ala menggunakan benda yang paling kita sayang, kan, perniagaan yang paling kita sayang, yang kita bina empayar selama ini, kemudian perniagaan itulah ia menjadi fitnah kepada kita, kan, harta kekayaan yang kita sayang, kemudian harta kekayaan itulah yang menjadi punca perbalahan dalam keluarga, perpecahan dalam keluarga. Jadi ini antara ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala kenakan kepada kita. Kalau saya boleh ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dunia kita ni adalah peperiksaan, kan, ujian, sebagaimana di sekolah, sebagaimana di universiti. Kalau soalan objektif tu ada jawapan-jawapan yang disediakan oleh
pembuat soalan dengan jawapan yang salah, jawapan yang hampir sama, jawapan yang mengelirukan, yang kita tak tahu nak pilih jawapan yang paling tepat, yang paling betul yang mana satu. Maka begitulah konsepnya. Kita hidup di alam ini, Allah Ta'ala menguji kita dengan pelbagai kesukaran, pelbagai perkara yang mengelirukan. Semuanya itu jikalau ditangani dengan baik, dengan sabar, dengan kaedah yang ditetapkan oleh agama, maka dia menjadi sebab kepada kita untuk mendapat pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, Boleh ke tanya soalan lagi? okay, silakan Boleh, Puan boleh. Hazrina. Boleh. Okay. Boleh. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, ada tak keperluan atau mana lebih utama untuk seorang ibu menjaga cucu ataupun menghabiskan usia yang berbaki menghadiri majlis ilmu dan melakukan amal ibadat untuk tebus masa lampau dia? Baik, wallahu alam. Soalannya ialah berkenaan dengan kita berada dalam persimpangan, dua pilihan. Sama ada kita nak jaga cucu, yang mana kalau kita jaga cucu ni pergerakan kita terhadlah. Kita nak semayang banyak-banyak pun tak boleh, nak baca Quran banyak-banyak pun tak boleh, nak hadiri program ilmu, majlis ilmu pun tak boleh. Ialah cucu, nama pun cucu kan. Anak yang kecil-kecil ni memerlukan perhatian yang sangat banyak kan. Ataupun kita tak mau jaga cucu, kita sebab dengan alasan kita nak belajar, kita nak tebus perkara-perkara lampau yang mungkin kita tak sempat buat ataupun kesilapan kita dan sebagainya. Baik, yang pertamanya sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya membawa perhatian kita semua kepada tulisan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Kalau pergi kedai buku tu, tengok kalau yang terjemahan Melayu tu nama dia fiqh keutamaan, fiqhul aulawiyat kan, fiqh of priorities. Jadi dalam tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu, dia senaraikan berkenaan dengan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Maka beliau menyatakan bahawa pahala ini di antara amalan fardi, amalan individu dengan amalan yang bersifat mujtama' kan, kemasyarakatan dengan orang ramai, dengan orang lain. Maka dia kata pahala lebih banyak apabila amalan itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang lain, yang manfaat itu dapat disebarkan. Jadi berbalik kepada soalan tadi, cuba kita tengok, kita jaga cucu lebih baik ataupun kita buat ibadat tu lebih baik. Kebanyakan daripada kita merasakan bahawa dia perbaiki diri dia itu lebih baik. Tapi sebenarnya jikalau dia dapat menolong orang lain, apatah lagi orang itu adalah anaknya sendiri. Tapi kita kena balance lah, kena balance. Sebab kita pun tak mau jadi hamba kepada anak. Kadang-kadang anak ni dia ambil peluang, kan? Dia ambil peluang, dia tengok mak dia duduk seorang-seorang sebagai contoh, bukan dia kata mak bukan ada kerja apa pun, tolong jaga anak dia. Jadi dia nak jimatkan kos dia, dia suruh mak dia jaga. Ini dah jadi hamba dah. Kan sampai mak tu tak boleh buat kerja sendiri, sampai mak tu tak boleh nak enjoy kehidupan selepas pencen sebagai contoh, sampai mak tu tak boleh bergaul dengan kawan-kawan dia, tak boleh nak hadiri program ilmu. Yang ni we need to know how to strike a balance. Macam mana kita nak imbangkan. Bukan kita tak mau tolong anak kita, tapi kita tak mau anak ni ambil peluang, pijak kepala kita, dia nak senang, dia hampuk semua masalah dia kepada kita. Kita bukan tak mau tolong dia, tapi kita tak mau dia mengambil peluang, kan, memperalatkan kita, menggunakan kita untuk keuntungan dia, kan, untuk elak dia bayar kepada nursery sebagai contoh, ataupun untuk menyenangkan kerja dia, semua dia letak tu kepada mak dia, kepada nenek, kepada budak ni. Itu tak boleh. Tapi kalaulah memang ada keperluan yang betul, yang genuine, kita lihat anak kita ni pun memang dia susah, kita perlu tolong dia, maka ketahuilah bahawa amal ibadat yang berkaitan dengan manusia yang lain, apatah lagi dia tu adalah anak kita, cucu kita, ataupun jiran tetangga, ataupun kawan dan sebagainya, pahalanya lebih besar daripada ibadat fardi.
ibadat yang berbentuk individu. Saya ada kawan-kawan doctors, kan, medical doctors, mereka mengatakan bahawa mereka tak suka kerja doktor sebab nak kena pusing ward, apa semua kerja, on call, jarang balik rumah dan sehingga menyebabkan tak boleh pergi masjid, tak boleh sembahyang berjemaah di masjid dan sebagainya. Maka saya bagi nasihat yang sama. Sebagaimana nasihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahawa bila kita bekerja dalam profession yang memberi maslahah kebaikan kepada orang ramai, itu lebih besar pahalanya berbanding dengan ibadat yang berbentuk individu ataupun yang disebut sebagai ibadat fardi tadi. Wallahu a'lam. Okey, saya baca dalam ruangan chat ini Ustaz, daripada Rabiah. Kadang-kadang ada ibu bapa yang berperanan cukup sempurna seperti Cik disebutkan. Namun ada anak-anaknya masih ada yang derhaka. Apakah patut ibu bapa lakukan? Wallahu a'lam. Kita perlu tahu bahawa hidup kita atas dunia ini bukan syurga, kan? Bukan kita dapat semua perkara yang kita inginkan. Walaupun kita mungkin telah melakukan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan dan keupayaan kita, tapi kadang-kadang ada juga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menguji kita dengan perkara yang kita tidak inginkan. Maksudnya kita dah jaga anak kita dengan baik, dah didik dia dengan sempurna, hantar sekolah yang terbaik, pergi kafar, baca Quran dan sebagainya, tempat yang terbaik, tetapi masih lagi timbul masalah-masalah seperti ini. Maka jikalaulah kita buat andaian, kalaulah dari segi usaha itu, kan, kita rasa kita dah maksimum, dah 100%, kita dah buat yang terbaik dan kita tak nampak sebarang kesilapan ataupun kekurangan yang boleh kita perbetulkan, maka tidak ada cara lain melainkan kita bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bilakah Allah Taala akan kabulkan, bilakah Allah Taala akan hilangkan masalah itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi Allah yang akan tanya kita. Kita yang akan ditanya tentang perbuatan kita, amalan kita di atas dunia ini. Maka jawapan saya, jika segala usaha itu telah sempurna, tapi masih lagi berlaku masalah, maka jalan terbaik tidak ada yang lain melainkan bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala suka kan kepada suara hamba-hambanya yang mengadu, yang berdoa kepadanya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Dan daripada Puan Marhani bertanya, bila suami meninggal, adakah anak sulung lelaki yang bertanggungjawab menanggung nafkah ibu dan adik-adiknya, yang perempuan yang belum berkahwin dan adik lelaki yang belum balik, atau adik-beradik lelaki si ibu sehingga anak-anaknya balik dan bekerja? Baik, wallahu a'lam. Apabila seorang ayah meninggal, kan, maka yang meneruskan kehidupan selepas itu adalah si ibu, yang kita panggil sebagai balu, kan, balu, yang kemudiannya di bawah balu tadi ada anak-anak, kan. Contohnya katalah ada anak lelaki, ada anak perempuan. Maka siapakah yang berkewajipan menanggung nafkah? Baik, di sisi mazhab Syafi'i dan juga amalan di Mahkamah Syariah sekarang ni, ada beberapa kaedah yang diguna pakai. Kan, yang pertamanya ialah apabila si bapa tadi meninggal dunia, maka siapakah waris-waris lelaki yang menerima harta pusakanya? Kan, siapakah waris-waris lelaki yang menerima harta pusakanya? Maka kita perlu tengoklah dari segi apa yang kita sebut sebagai family tree, kan. Family tree itu, carta keluarga tu, siapa yang akan terima harta pusaka di kalangan kaum lelaki. Sebab keutamaan soal nafkah ini adalah orang lelaki. Maka kalau ada datuk, maka datuklah yang berkewajipan. Kan, kalau ada adik-beradik lelaki, maka adik-beradik lelakilah yang berkewajipan. Maka kita akan lihat kepada harta pusaka tu siapa yang terima, kan, di kalangan yang masih hidup. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah ada juga kaedah yang kita guna, jikalau seorang lelaki itu meninggal dunia, maka yang membiayai nafkah anak-anak itu adalah
si isteri, maksudnya si balu. Itu jikalau dalam keadaan di mana tidak ada lagi waris-waris lelaki. Keutamaan itu kepada waris lelaki. Maka apabila tidak ada waris lelaki, maka si ibulah yang terpaksa menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi soalan tadi ialah adakah anak lelaki berkewajipan menanggung nafkah ibunya? Baik, anak lelaki tidak wajib menanggung nafkah ibunya jikalau ibunya ada pendapatan sendiri, ataupun ibu ada hartanya sendiri yang dia boleh gunakan untuk membiayai kehidupannya. Tetapi kewajipan seorang anak lelaki menanggung ibunya akan muncul jikalau ibunya tidak ada pendapatan, ibunya miskin, tidak ada harta yang boleh membiayai nafkah dirinya sendiri. Maka pada ketika itu, kewajipan menanggung nafkah ibu adalah terletak di atas bahu anak lelaki sebagai keutamaan yang paling atas, sebagai keutamaan yang pertama. Kemudian soal membiayai nafkah anak ini, ia terhad hanya kepada apabila anak itu baligh. Dan bahasa yang mudah sekarang ini kita di mahkamah, kita menggunakan usia 18 tahun. Sehingga berusia 18 tahun dan apabila selepas 18 tahun, anak itu masih lagi belajar di universiti untuk ijazah yang pertama. Maka nafkah itu wajib ditanggung sehingga anak-anak itu berusia 18 tahun ataupun selesai pengajian ijazah yang pertama. Selepas itu, tidak ada lagi nafkah yang diwajibkan ke atas penanggung nafkah. Wallahu a'lam. Terus ni pada Nora Zitah bertanya, Assalamualaikum, dan nak tanya, bila suami meninggal, ni suami pertama kot kan, kalau isteri kahwin lagi, dapat ke isteri tu jumpa suami kat syurga, iaitu suami yang pertama tu, Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Dapat ataupun tidak isteri tadi berjumpa dengan dengan suami yang pertama. Wallahu a'lam, mungkin adalah kenangan-kenangan manis sehingga menyebabkan nak jumpa juga kan di dalam syurga nanti. Tapi kita tahu bahawa dalam nas agama, apa sahaja yang kita inginkan dalam syurga itu kita akan perolehi kan. Apa sahaja yang kita inginkan dalam syurga nanti kita akan perolehi. Malah kita tahu bahawa bukan sahaja dalam syurga, malah apabila kita meninggal dunia kan, apabila kita meninggal dunia, orang-orang yang soleh yang meninggal dunia boleh menziarahi di antara satu sama lain. Ini bagi sesiapa yang ikuti kuliah saya sebelum ini, saya telah ulas berkenaan dengan kitab Ar-Ruh oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana bolehnya orang yang dah mati yang soleh saling ziarah menziarahi di alam barzakh. Maka begitulah juga di sewaktu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang ulama berbeza pendapat ialah dia akan bersama dengan siapa apabila dia mempunyai dua suami. Apakah dengan suami pertama, dengan suami yang kedua. Maka yang ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian dalil menunjukkan bahawa dia akan berada dengan suami yang terbaik. Di antara dua orang tu siapa yang paling soleh, siapa yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wanita itu akan bersama dengan suami yang paling soleh, yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian ada juga pendapat satu lagi yang mengatakan bahawa dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Tetapi berbalik kepada soalan tadi, maka dia boleh berjumpa. Kan dia bukan sahaja dengan suami dia, malah dengan orang-orang soleh yang lain, insya-Allah. Okey, soalan daripada Sohana berkenaan dengan kiblat, Ustaz. Kiblat jiran sebelah ikut arah kiblat belah kiri. Jiran yang satu lagi belah kanan. Macam mana tu, Ustaz? Ikut kompas arah kiblat juga. Kan yang baru ni yang ada petunjuk tu berkenaan dengan kompas arah kiblat tu. Baik, wallahu alam. Sebenarnya berkenaan dengan kiblat ni, jikalau kita tidak pasti arah kiblat, kita boleh berijtihad. Ijtihad bukan ijtihad ulama lah, ijtihad kita orang awam dalam menentukan arah kiblat berdasarkan kepada ilmu dan alat yang kita miliki pada waktu itu kan. Jadi katalah ada kawan kita ataupun jiran kita, si A, dia sembahyang belah kanan,
yang seorang lagi belah kiri. Maka itu tak mengapa, sebab ia berdasarkan kepada ijtihad masing-masing. Kan, katalah si A dia guna kompas dia, smartphone dia, brand A, kan. Mungkin lebih berkualiti ke ataupun lebih tidak berkualiti ke, tunjuk belah kanan. Maka dia percaya kepada alat yang dia miliki berdasarkan ijtihad dia, maka dia pun sembahyang sebelah kanan. Maka sembahyang dia sah sebab dia yakin dengan ijtihad dia, ataupun sekurang-kurangnya ghalibatul zan. Kan, dia mempunyai sangkaan yang kuat berdasarkan kepada ilmu dia dan berdasarkan kepada alat dia. Yang CB ni pula, dia berdasarkan kompas dia ataupun alat dia, dia kata salah tu. Bukan ke belah kanan tapi belah kiri. Maka dia sembahyang belah kiri, dia tak boleh ikut yang CA. Sebab dia percaya kepada alat dia percaya kepada ilmu dia. Maka dia sembahyang di sebelah kiri. Maka sembahyang masing-masing adalah sah. Cuma ulama berbeza pendapat tentang selepas sembahyang tu. Lepas sembahyang tu, contohnya ada mufti ataupun pejabat mufti datang tunjuk bahawa yang betulnya belah yang satu lagi. Apakah wajib qada ataupun tak wajib qada, kan? Sebahagian ulama, dan ini pendapat jumhur ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, mengatakan wajib qada. Tapi kalau tuan-tuan lihat beberapa fatwa dalam negara kita, mufti wilayah dan sebagainya, mengatakan memilih untuk mengatakan bahawa tidak wajib qada. Sebab kalau wajib qada itu menyukarkan. Itu menyukarkan sebab kita telah yakin dengan apa yang kita pilih. Maka kalau berdasarkan kepada pilihan itu, walaupun kita telah tersilap memilih kiblat, tapi yang penting masa kita sembahyang itu kita yakin ataupun kita percaya kepada pilihan kita, maka itu sudah memadai dan sembahyang kita itu adalah sah di sisi hukum syarak. Wallahu a'lam. Okey, saya kira itu adalah ada lagi Boleh ke nak tanya? tanya Puan Wilda? Okey, silakan. Saya nak tanya ya, wajarkah seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya di mana isterinya asyik meminta cerai, sedangkan pada pandangan suami permintaan isteri tu macam tak berapa logik lah, bukan tak berapa logik, tak berapa kuat untuk dia menceraikan isterinya, tapi isterinya asyik memohon cerai tanpa pun berapa sebab, tanpalah dia sebab dia ada kawan-kawan orang lain ke tidak, cuma perangai isteri aja lah macam tu. Baik, wallahu alam. Apakah seorang suami ini patut menceraikan isterinya yang mana isterinya berkali-kali mendesak untuk bercerai? Memanglah kita kalau boleh sedaya upaya ingin mempertahankan rumah tangga. Setakat mana yang kita mampu, kita akan pertahankan. Tetapi sama ada kita nak tunaikan permintaan isteri itu, maka suami tadi perlu membuat pertimbangan. Apakah meneruskan rumah tangga itu lebih banyak maslahah, lebih banyak kebaikan, ataupun kemaslahatan itu sudah pun tidak ada, ataupun jauh lebih sedikit berbanding jikalau mereka bercerai. Maka apabila isteri terus mendesak untuk bercerai dan suami melihat bahawa lebih baik, lebih banyak kebaikan untuk dilepaskan isteri berkenaan, maka suami tadi berkewajipan, mempunyai tugas dalam hukum syarak untuk memastikan bahawa perceraian itu berlaku dengan sebaik-baiknya. Sebab itu kita, macam saya sendiri ataupun kawan-kawan di mahkamah syariah, apa-apa yang mengaibkan antara suami isteri, kita cuba sedaya upaya untuk tidak menyertakannya dalam dokumen, kan, untuk memastikan perkara yang aib itu hanya menjadi rahsia rumah tangga mereka berdua sahaja. Jadi itu antara kewajipan kita, pastikan kalau dipilih perceraian, maka lakukan perceraian itu dengan perasaan bertanggungjawab, dengan cara yang terbaik di sisi agama. Jangan sekali-kali kita melakukan proses perceraian dengan tujuan untuk menghina pasangan kita ataupun untuk menyusahkan mereka. Lakukan dengan cara yang terbaik supaya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jikalau si suami tadi melihat bahawa, contohlah, isteri tadi telah kena guna-guna sebagai contoh. Isteri ni isteri yang baik, tapi mungkin dia dah kena santau ke, kena sihir ke dan sebagainya. Maka jikalau itu yang diperhatikan oleh si suami, maka si suami tadi perlu menyelamatkan isterinya. Jangan diceraikan isterinya, bawalah isterinya berubat ataupun usahakan supaya isterinya sembuh
daripada perkara-perkara jahat ataupun ilmu hitam tadi. Wallahu a'lam. Okey. Ustaz, Ustaz, boleh ya, okey, Puan Hamidah silakan. Okey, soalan silakan. tambahan berkaitan dengan soalan tadi tu. Kalau dalam Ya, boleh. ini, katalah isteri tu tak kena sihir, memang dia saja yang saja dia nak minta cerai for no reason. Macam tu kalau apa hukum dia Ustaz untuk isteri tu? Baik. Wallahu a'lam. Antara perkara yang sangat dilarang dalam agama ialah isteri meminta cerai tanpa ada alasan yang kukuh. Yang ni memang berdosa. Kan? Yang ni jelas dalam nas syarak, agama memang melarang for no reason. Kan? Isteri minta cerai. Sama sebagaimana suami. Isteri baik, isteri tak ada masalah apa pun, tapi suami ni saja nak ceraikan isteri dia. Ini semua termasuk dalam perkara yang sangat dilarang dalam agama. Jadi kita kena ingatlah bahawa itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka suami tadi berkewajipan untuk menasihati isterinya, bagi nasihat ke isteri dia bahawa minta cerai yang macam tu, yang tak ada alasan yang kukuh, itu memang berdosa hukum dia. Tapi kalau dengan sebab dia mempertahankan isterinya itu tidak mahu bercerai, tapi menyebabkan perbalahan yang lebih banyak, maka pada masa itu perlu dipertimbangkan untuk bercerai dengan cara yang baik. Wallahualam. Okey, baik Ustaz, ada satu je soalan lagi nak tanya, boleh tanya lagi ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey, baik. Ini soalan daripada Aisyah bertanya tentang yang mana boleh yang mana lebih afdal dalam solat tu kalau kita pakai telekung putih dengan warna-warna selain pada warna putih. Baik, memanglah wallahu alam putih itu yang lebih baik. Kerana putih itu adalah lebih baik. Cuma bukanlah bermakna kita dilarang daripada memakai warna yang lain. Sebab tu sekarang ni kita tengok dah banyak dah telekung ataupun kain tudung yang warna macam-macam kan. Itu boleh. Kita mungkin jemu kan, kita mungkin jemu pakai satu warna sahaja, kita nak pakai juga warna lain, maka itu dibolehkan kerana agama kita adalah agama yang mengingatkan kepada kita untuk kita enjoy, nikmati kehidupan atas dunia ini. Jangan kita abaikan nilai-nilai ciri-ciri manusia yang ada dalam diri kita. Kita adalah manusia biasa yang sukakan kepada perkara-perkara yang tertentu, maka kita diberi pilihan. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa setakat itu sahaja Ustaz ya. Dia tanya yang mana lebih afdal. Aisyah tanya yang mana lebih afdal. Afdal putih lah. Afdal putih. Seperti mana yang Ustaz dah cakap tadi kan. Okey. Saya kira itulah adalah soalan terakhir Ustaz ya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya akan jumpa Ustaz lagi pada minggu depan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Dr. Ahmad Chairani atas kesudian berkongsi ilmu tentang tajuk kita tadi, itu anak jadi tuan kepada ibunya itu. Maka berbuat baiklah kepada ibu bapa adalah antara ibadah yang paling besar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuailah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan bertauhidlah kamu kepada Allah dan jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, daripada surah An-Nisa ayat 36. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan solat langs. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian kerana mengikuti program Sahabat Pencinta Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz atas perkongsian ilmu yang cukup menarik sangat-sangat. Alhamdulillah. Sama. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi pukul 8 malam untuk tadabbur bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Nazim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi. Sama-sama. Alhamdulillah. Syukur kita dapat ilmu yang amat-amat bermanfaat sekali. Assalamualaikum Non. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Noh. Ya. Ya. Tak ada apa bila tak apa malam ni Okay, alright. Oh, yes, tadabbur. Tadabbur kan kita ada tiap-tiap malam dah sekarang ni. Pukul 8 malam. Tak ada apa, tak ada sejadah dengan almuk, tak ada lah. Tak maksudnya ustaz boleh baca hanya satu surah saja. Almuk lah. Ya Al-Mulk yang kita baca tiap malam tu kan. Okay. Lepas tu ustaz akan tadabbur apa saja surah yang dipilih. Alright. Cantik kan? Sama-sama. Waalaikumsalam. sahabat. Waalaikumsalam. Dona Adida, jumpa lagi kita. InsyaAllah. Ya? Assalamualaikum Puan Ainun. Waalaikumsalam Puan Sabida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fatimah, jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Undur diri dulu ya.